Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Okey, sembahyang cara solat bagi orang yang uzur ni ada beberapa keadaan. Ini ringkasan, kita dah bicara dah sebahagiannya. Tapi kita nak ringkaskan macam mana cara untuk mudah faham. Yang pertama ialah orang yang keadaan pertama ni orang yang mampu berdiri tetapi tidak mampu duduk. Duduk atas lantai dia tak mampu. Ataupun tak mampu duduk atas kursi pun dia tak mampu. Okey, jadi macam mana? Yang pertama, apa yang dia perlu buat ialah berdiri betul semasa takbiratul ihram dan menghabiskan rukun solat ketika berdiri sehingga sempurna. Okey, jadi sekarang ni keadaan pertama, dia tidak mampu duduk langsung. Duduk atas lantai pun tak boleh. Duduk atas kursi pun dia tak boleh. Dia hanya boleh berdiri dan baring. Ini macam mana nak solat? Okey, yang pertama dia kena berdiri betul lah. Semasa takbiratul ihram dia kena berdiri dan dia menghabiskan rukun solat ketika berdiri sehingga sempurna. Apa rukun solat ketika berdiri? Iaitu takbiratul ihram, niat takbiratul ihram dan baca Fatihah. Itulah rukunnya ketika berdiri. Jadi dia kena buat yang tu. Itu yang pertama. Yang kedua, lepas itu dia kena rokok. Lepas habis dah baca Fatihah, maka dia pun rokok. Kalau dia boleh rokok pada had rokok biasa. Mungkin dia boleh rokok, maka dia rokok macam biasa. Kalau tak boleh rokok macam biasa, rokok sekadar dan dia mampu. Dalam keadaan dia berdiri. Lepas tu i'tidal. Kita gambarkanlah ya. Rokok dalam keadaan biasa, kemudian dia i'tidal, luruskan balik belakang dia. Sami Allahu liman hamidah. Lepas tu dia kena sujud. Pada keadaan biasa dia kena sujud. Macam mana dia nak sujud? Dia tak boleh turun. Tak kursi pun tak boleh. Nak duduk atas lantai pun tak boleh. Nak sujud atas lantai pun tak boleh. Jadi, nombor 4 untuk sujud, hendaklah dilakukan secara isyarat, seperti rokok. Dengan lebihkan had rokok, iaitu merendahkan tulang belakang daripada had rokok yang asal. Okey? Dia kena buat yang untuk sujud, untuk rokok, dia kena buat sekadar yang mampu. Okey. Kalau dia boleh yang sempurna ialah lurus belakang dia, itu lagi bagus. Itu rokok yang sempurna. Tapi kalau dia tak boleh, sekadar yang mampu. Itu rokok. Kemudian untuk sujud, dia kena buat macam rokok juga. Cuma kalau boleh lebih rendah, kalau dia boleh lebih rendah, dia rendahkan lagi. Maknanya kalaulah dia mampu rokok pada yang asal tu, rokok tu apa ni, belakang dia lurus, jadi sujud dia kena rendahkan lagi. Tetapi kalau sekiranya nak rendahkan lagi dia dah tak mampu. Tak apa. Okey. Sebab rokok ni kalau boleh buat secara sempurna, betul sempurna, buat sempurna sesempurnanya. Sujud, kalau boleh rendah lagi pada itu, rendahkan. Kalau tak boleh juga, macam tu juga, tak apa macam tu ya.
Okey, apabila dia dah rukuk, dia dah sujud, maka dia kena duduk antara dua sujud. Dia macam mana duduk antara dua sujud? Dia berdiri macam baca Fatihah balik lah. Okey, tapi niat dia dalam hati ialah dia sekarang ni duduk antara dua sujud. Maka dia bacalah bacaan duduk antara dua sujud dalam keadaan dia berdiri. Begitu juga lepas tu dia sujud balik. Sujud macam yang tadilah. Dalam keadaan berdiri tu dia sujud, isyarat sujud, kemudian bacalah bacaan dalam sujud. Okey. Lepas tu bangun balik untuk rakaat kedua, samalah. Jadi tasyahud macam mana? Baca tahiyat sama dengan duduk antara dua sujud lah. Dalam keadaan berdiri. Jadi maknanya dia berdiri, baca Fatihah dia berdiri. I'tidal dia berdiri. Duduk antara dua sujud dia berdiri dan juga baca tahiyat dalam keadaan berdiri. Tangan macam mana Ustaz? Kalau masa duduk antara dua sujud tu tangan just macam biasa je lah. Macam biasa. Tangan macam kita ni lah. Lurus je ke bawah. Lurus je. Okey. Bila nak ni asyhadu alla tu nak just naik je lah macam tu ya Ustaz? Macam mana? Kan kita masa tahiyat awal pun kita ada baca asyhadu alla tu kan, tangan jari tu. Jari tu maksudnya macam mana nak buat? Kita boleh buat masa kat peha kita itulah pegang, kita tunjuklah. Kalau nak buat, kalau tak buat pun tak apa sebab ketika itu tasyahud kita itu tidak menghadap kiblat kan? Kita akan menghadap ke bawah, betul tak? Jadi tak buat pun tak apa. Okey. Nak buat pun boleh. Terima kasih Ustaz. Okey, itu dalam keadaan pertama lah ya. Keadaan kedua, dia ni mampu berdiri tetapi tidak mampu untuk duduk. Serta tidak mampu untuk rukuk dan sujud seperti biasa. Okey. Jadi apa yang dia buat? Yang pertama berdiri betul semasa takbiratul dan menghabiskan rukun berdiri sehingga sempurna macam tadi juga. Yang kedua, rukuk dan sujud pada termampu. Okey. Yang keadaan pertama tadi dia boleh rukuk. Rukuk macam rukuk biasalah dia boleh. Okay. Yang kedua ni memang dia tak boleh rukuk macam biasa. Jadi mungkin dia ada slip disc ke apa ataupun dia ada apa ni adalah sesuatu yang menghalang dia tu, dia sakit dia tu. Okey. Maka oleh kerana tak boleh nak tunduk langsung, nak gerakkan tulang belakang pun tak boleh, maka dia gunakanlah tengkuk dan kepala. Jadi yang ni dia sentiasa berdirilah daripada awal sampai akhir. Sama sahaja kedudukan dia. Tak ada tunduk, tak ada dengan badan, tak ada. Cuma boleh ialah ketika dia nak rokok tu, dia tundukkan kepala. Sebab sekarang badan tak boleh nak gerak ni. Dia tundukkan kepala. Niat dia ialah rokok. Kemudian angkatkan kepala. Biasa, sami Allah man hamidah. Mungkin tangan boleh bergerak, gerak tangan. Sami Allah man hamidah. Okey. Lepas pada tu, dia nak apa? Dia nak sujud. Sujud buat macam tadi juga. Kalau boleh rendahkan sikit daripada yang pertama. Okay. Ada orang, tak boleh lah. Mana gerak sikit-sikit je lah. Begitulah seterusnya. Kemudian, tasyahud dalam keadaan diri. Kemudian beri salam. Mungkin tak lalu berpaling lah. Kalau tak mampu berpaling, tak apa. Sebab berpaling itu bukannya rukun. Yang rukun ialah Assalamualaikum. Itu yang rukun. Berpaling kiri kanan itu bukan rukun.
Ini keadaan kedua. Jelas tak ni? Jelas Ustaz. Okey. Sekarang dah keadaan ketiga. Keadaan ketiga ni mampu berdiri. Boleh. Mampu rokok. Boleh. Mampu duduk. Boleh. Tapi tidak mampu sujud kerana kecederaan atau sakit lutut, iaitu tidak boleh meletakkan lutut di atas lantai. Ada orang macam tu. Rokok boleh, duduk boleh, cuma nak sujud tak boleh lah sebab lutut kena lantai, dia tak boleh, sakit. Okay, jadi macam mana nak buat? Yang pertama, berdiri betul semasa takbiratul ihram dan menghabiskan rukun berdiri sehingga sempurna. Macam biasalah. Kemudian rokok dan i'tidal macam biasa. Sebab sekarang ni dia mampu rokok dan i'tidal, buat macam biasa. Kemudian sujud. Sujud macam mana? Maka sujud secara isyarat dalam keadaan duduk di atas kerusi. Okey. Sujud secara isyarat dalam keadaan duduk di atas kerusi. Mana dia duduk dan tunduk, menandakan bahawa dia sujud. Okey. Dengan tidak dinafikan, ada ustaz yang kata kena sujud dalam keadaan berdiri itu. Saya tak nak ulas benda tu, tapi yang saya pakai ni ialah daripada Jabatan Mufti. Okey, jadi sujud, duduk dulu baru sujud. Letak kursi itu dan isyaratkan sujud. Namun, ni kena ada tak namun ni? Jika dia boleh sujud, jika diletakkan bantal lembut pada tempat turun lututnya, maka dia wajib melakukannya. Sekarang masalah dia apa? Masalah dia lutut dia tak boleh sentuh lantai. Sebab lantai keras, maka dia akan sakit. Sebab tu dia tak mampu turun. Tak boleh sentuh dengan lantai. Tapi kalau sekiranya, kalau letak bantal lembut, dia boleh. Lapik tempat turun lutut tu dia boleh. Maka ketika itu letak bantal itu wajib. Sebab dengan dia letak bantal tu dia boleh sujud. Ini kena ambil perhatian. Okey, jangan mudah-mudah atas kursi je. Tapi kalau sekiranya letak bantal dia boleh. Maka wajib letak bantal. Okey. Kemudian antara dua sujud dalam keadaan duduk atas kursi. Okey. Tasyahud dua sujud adalah dalam keadaan duduk di atas kursi. Okey Ustaz, jelas. Okey, jelas ya. Keadaan keempat. Mampu berdiri. Rukuk. Sujud. Dan tidak mampu duduk di atas lantai. Tetapi boleh duduk atas kerusi kerana tidak dapat melipatkan kaki. Ni banyak ni orang macam ni. Dia mampu berdiri, dia mampu rokok, mampu sujud, tapi tidak mampu duduk atas lantai. Tapi boleh duduk atas kursi. Kerana kalau duduk atas lantai kena lipat kaki, duduk atas kursi tak perlu lipat kaki. Maka macam mana dia buat? Dia duduk atas kursi lah. Tapi masalahnya dia mampu turun sujud. Dia yang tak bolehnya ialah kalau duduk antara dua sujud tu dia kena lipat kaki. Hal tu dia tak boleh. Dia macam mana dia buat? Yang ni ambil perhatian. Ramai orang tak kena kat sini.
Yang pertama, berdiri betul semasa takbiratul ihram dan menghabiskan rukun berdiri sehingga sempurna. Rukuk dan i'tidal macam biasa. Sujud seperti biasa. Iaitu dengan meletakkan semua anggota sujud di atas lantai. Okey. Dia teruslah sujud. Sebab sekarang ni dia mampu sujud. Yang dia tak boleh ialah lipat kaki tu untuk duduk antara dua sujud. Okey. Jadi macam mana? Duduk di atas kerusi ketika duduk di antara dua sujud dan tasyahud. Ini kena ambil perhatian ni. Okey. Orang ni dia tak boleh buat isyarat. Orang ni tak boleh buat isyarat. Dia kena sujud macam biasa. Okey, dia turun sujud. Kursi adalah belakang dia. Jadi lepas dia sujud, dia nak duduk antara dua sujud, dia tak boleh nak lipat kaki. Maka dia bangkit dan duduk atas kursi. Duduk atas kursi itulah dia baca dia duduk antara dua sujud lah. Dan begitu juga dia sujud sekali lagi. Sujud sekali lagi itu bukan isyarat atas kursi. Sujud lantai. Sebab itu sujud yang sempurna. Kita kena ingat kaedah. Mana-mana rukun yang dia mampu buat secara sempurna, maka dia wajib buat secara sempurna. Kalau dia buat isyarat, bayang dia batal. Kenapa? Dia mampu buat yang sempurna tapi dia tak nak. Dia buat isyarat je. Jadi, ketika dia duduk antara dua sujud, dia kena duduk atas kursi. Lepas tu, sujud kedua, turun balik. Lepas tu nak baca tahiyat. Duduk balik atas kursi. Baca tahiyat. Ni keadaan keempat ni, ramai orang boleh buat sebenarnya. Tapi oleh kerana dia tak belajar, dia pun buat isyarat je. Keadaan kelima. Tidak mampu berdiri atau mampu berdiri dan melaksanakan semua rukun solat tetapi menghadapi kesukaran. Apa maksudnya? Kepayahan kepada keadaan untuk berdiri. Yang ni yang payah nak berdiri. Seperti berada di atas kapal. Kapal bolehlah, perahu lah. Seperti berada di atas perahu. Kapal ni besar. Kita tak terasa pun. Kereta api. Tapi tengah laju jalan tu. Dia kalau kita duduk, kita berdiri, mungkin akan terjatuh. Kapal terbang. Okey, payah nak berdiri. Sebab duduk dekat dengan seat. Ataupun pening kepala yang bersangatan. Terhuyung hayang rasa ni. Berbintang-bintang dah nampak. Mana kalau berdiri ni mungkin akan jatuh. Penyakit salis al-baul. Okey. Ini ada penyakit salis al-baul, kencing tak tos. Kencing yang saya. Maknanya kalau dia berdiri, kencing tos. Kalau dia duduk, okey. Itu maksudnya. Seumpamanya. Nak buat. Yang pertama, memulakan takbiratul ihram dalam keadaan duduk. Sebab sekarang ni masalah dia ialah dia tak boleh berdiri. Contoh dalam kapal terbang. Tak boleh berdiri. Dalam keadaan menghadap kiblat. Kalau dia tahu kiblat. Okey. Kalau tak mampu, tak tahu, ijtihad. Kalau tahu tapi tak mampu, tak nak ejah dah. Maka dia tak kena sembahyang juga lah. Okey, memulakan takbiratul ihram dalam keadaan duduk. Kemudian habis baca Fatihah apa semua, maka rukuklah secara isyarat. Dengan membongkokkan belakang dalam keadaan duduk. Sujud seperti biasa
iaitu dengan meletakkan semua anggota sujud di atas lantai. Ini kalau duduk atas lantai. Kalau duduk atas seat, jika tidak mampu sujud atas lantai, sebab duduk atas seat, maka hendaklah sujud secara isyarat, iaitu dengan melebihkan bongkokan belakang dari had rukuk. Yang kelima, tasyahud dan duduk antara dua sujud dalam keadaan duduk. Boleh bayangkan tak dia ni? Boleh bayangkan tak? Boleh ke Ustaz? Macam solat atas kerusi je lah. Macam solat atas kursi juga. Jadi maksudnya ialah kalau kita berada atas apa ni, kereta api ke, dalam perahu ke, kapal terbang, biasa kapal terbang lah. Okey, maka kena solat. Kalau biasa ni kita travel dengan kapal terbang ni, kita dah tahu pukul berapa dan kita akan masa dalam kapal terbang tu berapa waktu kita akan lalu. Itu semua dah ada sebelum kita berterbang, kita dah tahu. Ya, apabila kita tahu macam tu, kita kena rancang lah macam mana nak buat. Okey, rancang. Lalu sekiranya katakanlah kita terbang sebelum Zuhur, tapi akan sampai dekat destinasi kita atau asar, itu tak apalah. Tak sembahyang atas kapal terbang pun, kita niatlah jamak takhir, tak ada masalah. Okey. Tapi kalau misalnya kita naik kapal terbang tu lepas isyak, okey, lepas isyak ataupun tengah malam, ataupun pagi, pukul 1 pagi kapal terbang, akan sampai ke destinasi pukul 10 pagi. Berapa jam? Jadi kita akan lalu waktu subuh. Waktu subuh tu kita tak boleh nak jamak dah. Jadi ketika itu memang kita kena solat. Dan janganlah kita ambil mudah. Tak apa, aku qada dia kata. Tak boleh. Kena solat. Kita kena rancang. Bawalah spray tu untuk berwuduk. Kita dah belajar dah macam mana guna spray untuk berwuduk. Tak apa. Dia bukan basah pun kapal terbang tu. Yang basah anggota wuduk kita sikit je. Okey. Jadi jangan tinggal solat mudah-mudah. Penutup. Nak habis dah. Mana nak tukar tajuk lain lah pula. Islam merupakan suatu agama yang memberi rahmat kepada sekalian alam. Demikian juga Islam itu bersifat dengan qillatut takalif. Sedikitnya taklif. Okey. Islam ni taklif tak banyak. Taklif ni adalah kewajipan yang kena buat. Contoh sembahyang. Itu taklif. Puasa, itu taklif nama dia. Benda yang wajib kena buat. Banyak tu. Sembahyang 5 waktu sahaja sehari. Makan masa daripada 24 jam, kita ada satu hari tu, berapa minit? 5 waktu tu. Sampai 1 jam? Tak sampai. Tak sampai 1 jam. Katakanlah kita sembahyang tu 5 minit. Baru 25 minit. Setengah jam. Paling tinggi pun. Itu pun baca slow dah tu. Kalau baca cepat, sampai 5 minit. Siaplah solat tu. Puasa. Banyak mana puasa? Setahun. Sebulan je. 11 bulan lagi. Tak wajib. Itu bukan taklif. Haji sekali seumur hidup. Itu kalau mampu. Kalau tak mampu,
tak wajib haji. Jadi taklif ni tak banyak. Satu lagi sifat Islam ni ialah adamul haraj, tidak menyusahkan. Dia tak katalah kamu mesti buat juga. Walau macam mana pun kena buat. Tak semestinya. Okay. Contohnya solat, mesti berdiri sebab rukunnya berdiri. Kata saya sakit kaki ni, wajib berdiri juga. Taklah macam tu. Islam ni sifat dia adamul haraj, tidak menyusahkan. Berdiri tak boleh, duduk. Duduk tak boleh, baring. Jadi tidak ada satu pun perintah agama kita ni yang orang tak boleh buat. Semua boleh buat. Itu yang pertama. Kita hendaklah memahami fiqh solat dengan sebenarnya mengikut neraca syariah Islamiah yang tepat dan sahih. Kita nak solat ni, kita jangan pakai akal kita. Kita kena belajar. Lepas tu kita kata kena mengikut neraca syariat yang tepat dan sahih. Kita jangan pakai otak kita rasa buat macam ni lah kot. Mana ada kot. Yang ketiga, solat secara duduk di atas kursi ni hukumnya adalah sah. Boleh. Secara umumnya sah. Namun, pelaksanaannya hendaklah menepati syarat-syarat serta garis panduan yang telah disebutkan. Okey. Solat atas kursi ni sah. Tapi ada syarat dia. Secara umum, bukanlah semua orang solat atas kursi itu sah. Hukum secara umum memang sah. Tapi, kena ikut syarat. Serta garis panduan yang telah kita sebutkan sebelum ni. Macam mana, bila dia kena duduk. Bila dia tak boleh duduk. Yang dah duduk pun, bila dia wajib bangun. Dan sebagainya. Jadi solat atas kursi ni boleh, tapi kena ikut syarat. Okey, yang last, solat perlulah dilakukan dengan sebaiknya dengan meraihkan segala rukun dan juga syaratnya. Kita kena buat yang terbaik solat ni. Tak kiralah kita sakit ke, kita tak sakit ke, tapi yang penting kita buat yang terbaik yang kita mampu. Macam mana? Rukun syarat. Itu paling kena jaga. Tambahan, tambahan yang sunat-sunat tu. Kalau mampu buat. Kalau tak mampu, sebab sakit, buat sekadar yang mampu. Tapi, rukun dengan syarat, kena raih. Kena jaga. Kena buat. Ini penutup dah ni. Semoga pencerahan ini dapat memberikan kefahaman serta mengukaikan kekeliruan kepada kita semua. Semoga Allah SWT menerima ibadah solat kita dengan segala amal soleh yang dilakukan serta menggolongkan kita semua di kalangan hamba-hambanya yang beriman. Amin. Ya Rabbal Alamin. Allahumma faqihna fid din wahdina siratal mustaqim walhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini habis tajuk kita. Ada soalan? Okey, kita kalau tak ada soalan, kita pindah tajuk barulah ya. Boleh Ustaz. Okay, kita ambil yang inilah tentang muafiq masbuk. Ini yang paling penting sekali dalam solat Jumaat. Kita ambil muafiq dan masbuk dan kita terangkan tentang solat Jumaat. Ini bukan PowerPoint ni nota je ni. Kita bacalah nota ni. Nampak tak? Nampak. Okey, jadi nota je ni. Bukannya PowerPoint. Okey. Kita apabila kita solat jemaah, antara perkara yang paling penting dalam solat jemaah yang banyak menimbulkan persoalan dalam masyarakat ialah tentang muafiq dan masbuk.
Solat jemaah ni mudah je, kita ikut je imam buat. Tapi di sana ada syarat, ada cara dia macam mana nak buat. Kita tak boleh macam nak ikut-ikut macam tu je. Dia ada kena belajar bab khusus. Solat jemaah ni adalah satu solat yang sangat dititik beratkan kepada orang lelaki. Orang perempuan pun boleh digalakkan, tapi orang lelaki lebih digalakkan. Ada yang mazhab yang mengatakan wajib. Solat berjemaah ni wajib hukumnya. Dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, hukumnya adalah kepada kalau satu qaryah, hukumnya ialah fardu kifayah. Kalau nisbah pada seseorang, maka dia akan menjadi sunat muakkad. Nisbah kepada satu masyarakat, satu kampung, hukumnya adalah fardu kifayah. Dan satu kampung tu mesti ada orang solat berjemaah. Maknanya kalau tak ada, satu kampung tu berdosa. Mesti. Dan solat itu mesti dilakukan, solat jemaah tu mesti dilakukan secara terang-terangan. Dia kata biar zahir. Zahir. Jadi kalau dalam satu kampung tu, macam mana nak tahu solat jemaah dilakukan secara zahir? Macam mana? Apa maksud zahir? Maksudnya kalau orang luar datang, nampak orang kampung ni ada solat jemaah, macam tu. Macam mana nak jadikan macam tu? Supaya zahir tu. Datang masjid. Maknanya ada orang solat di masjid ataupun surau. Itu masuk zahir. Kalau sekiranya surau ada tapi tak ada orang pun solat jemaah. Ada kat mana? Solat jemaah kat rumah ada. Yang tu tak lepas fardu kifayah. Maksudnya masih orang kampung tu masih berdosa lagi. Sebab apa? Solat berjemaah tu tak zahir. Jadi sebab itulah ya, kena surau di setiap kampung tu kena hidup. Betul ya, ada surau yang tak hidup. Bukan masa PKP ni lah, sebelum PKP, lama-lama belum PKP lagi. Ada setengah kampung tu tak ada orang datang. Imam pun tak datang. Kosong. Masa waktu kosong, tak ada orang. Dan kadang-kadang yang ada dalam surau tu bukan orang. Apa benda yang ada tu? Agak-agak. Penghuni misteri. Tak misteri, nampak elok je. Kambing. Orang tumpang tidur. Orang tumpang tidur, Ustaz. Kambing ada dalam surau. Ganti orang. Memang berlaku tu. Jadi sebab itulah ya, kadang-kadang dalam satu kampung tu kena penduduk kampung tu sebenarnya kena berterima kasih kepada golongan yang pencen ni. Yang datang masjid, macam datang surau untuk hidupkan surau. Kalau tidak, semua penduduk kampung tu berdosa. Sebab yang kalau kita tengok kan kat kampung-kampung, kalau pergi melawat, kalau kita singgah lah, kita musafir, kata singgah masuk kat surau dia orang tu, kebiasaannya yang ada imam tua dengan Bilal yang dah tua, siap pun tua. Cari orang muda tak jumpa. Jadi kalau sekiranya dia orang tak ada, habis satu kampung tu berdosa. Itu dari segi
masyarakat. Kalau dari segi perseorangan, hukumnya adalah sunat muakkadah. Sunat yang sangat-sangat dituntut. Walaupun mazhab kita meletakkan itu sunat muakkadah, tetapi Rasulullah SAW sendiri sangat menitik beratkan solat berjemaah. Sangat-sangat menitik berat. Sebab itu apabila Nabi SAW bersolat di Masjid Nabawi di Madinah, okey, kita tak jumpa riwayat ada sahabat yang sembahyang kat rumah. Sebab pada zaman Nabi SAW, solat fardu memang orang akan pergi. Orang akan pergi untuk solat dengan Nabi SAW. Solat berjemaah. Yang tak pergi solat berjemaah, ada. Bukan tak ada. Mungkin orang uzur. Mestilah ada orang uzur. Okay. Tapi adakah orang tak uzur pergi? Tapi sahabat ada riwayat. Riwayat sahabat dia kata, kami kenal orang munafik pada zaman Nabi SAW, ialah mereka ni culas solat berjemaah. Lebih-lebih lagi itu pada waktu isyak dan waktu subuh. Okay. Kalau waktu subuh tu pada orang lelaki, orang lelaki ni, waktu subuh tu tak pergi solat berjemaah, itu antara tanda munafik. Berat tu. Pada zaman Nabi. Bukan kita kata, nanti kan isteri kata, suami tak pergi masjid, abang ni munafik dah ke ni? Bukanlah macam tu. Yang mana itu ciri munafik. Orang munafik ni dia culas sikit solat subuh berjemaah. Okey. Dan Nabi SAW dia sangat-sangat menitik beratkan tentang solat berjemaah ni. Ada satu hadis yang masyhur kan? Satu hadis sangat masyhur yang Nabi SAW kata, Nabi kata, aku nak sangat. Sebab Nabi jadi imam kan di Masjid Nabawi. Tapi bukan semua, ada di antara, mungkin ada antara penduduk Madinah yang Islam tu tak datang. Jadi Nabi nak menyatakan bahawa solat berjemaah ini adalah sangat penting. Sehingga Nabi SAW berkata, dalam satu hadis dia kata, aku nak sangat sekiranya ada orang yang ganti aku jadi imam untuk solat. Jadi aku akan pergi, kata Nabi SAW, cek rumah-rumah orang. Dalam bahasa kita lah. Pergi tengok rumah-rumah orang. Mana-mana rumah yang orang lelakinya tak datang ke masjid untuk solat jemaah, aku akan bakar rumah tu. Jadi kalau Nabi beri amaran begitu, tak datang masjid, aku bakar rumah. Jadi maknanya benda tu benda yang besar. Benda tu benda yang besar. Okay. Tapi sekarang ni agak lega lah. Orang lelaki boleh buat alasan. PKP, dia kata. Mana boleh pergi masjid? Itu alasan lah. Jadi lepas pada PKP nanti, jangan buat alasan tu. Tak ada dah. Negilah. Okey. Apabila kita nampak begitu Rasulullah SAW menitik beratkan tentang solat berjemaah. Ini satu soalan. Kalaulah solat berjemaah ni begitu penting, dan Quran ada sebut tak tentang solat berjemaah? Ini soalan. Kalau penting mesti Quran sebut. Ada tak dalam Quran cerita tentang solat berjemaah? Ataupun Quran kata solatlah kamu berjemaah.
Rasanya tak ada jumpa Ustaz. Secara umumnya memang tak ada secara khusus lah. Cuma dalam Quran sebut tentang solat khauf. Solat khauf ni dah solat ketika perang. Ada disebut macam mana cara solat ketika perang. Solat ketika perang yang disebut dalam Quran ialah seorang jadi imam, makmum dipecah dua. Okey? Makmum pecah dua. Okey. Jadi apabila imam rokok, sujud apa semua, makmum yang belah belakang ni belum boleh rokok, boleh sujud lagi. Dia kena berjaga, pegang senjata, tengok kiri kanan, kok ada musuh datang. Apabila orang depan tu dah naik balik, maka yang belakang ni baru rokok, sujud dan sebagainya. Orang depan pula berjaga. Gitulah tentang solat khauf, solat dalam keadaan ketakutan. Solat dalam keadaan ketakutan ini berjemaah ke tak? Jemaah. Berjemaah. Kalau dalam keadaan ketakutan pun kena berjemaah, dalam keadaan aman, lagilah kena berjemaah. Dalam keadaan ketakutan, dalam perang pun kena berjemaah. Jadi dalam keadaan tak perang, dalam keadaan aman, lagilah kena berjemaah. Jadi siapa yang tak berjemaah tu sangat rugilah. Okey. Okey, lebih-lebih sekarang ni dalam keadaan PKP, kita dah tak boleh pergi masjid, pergi surau. Tak mampu jadi imam, suruh anak lelaki kalau ada. Okey. Kalau misalnya takut bini dengar baca, tak jangan baca kuat. Baca slow je. Ada juga suami jenis penakut. Dia kata bunyi suara nanti kan, salah baca. Dia baca senyap. Yang penting ada jemaah lah. Tapi janganlah pula tukar kan. Sebab isteri belajar tajwid, suami tak. Dia kata dah awak baca betul awak lah jadi imam. Itu payah. Okey. Ada satu cerita pernah berlaku pada zaman Nabi SAW. Itu ada seorang sahabat bernama yang buta. Jadi sahabat Rasulullah ada yang buta. Orang buta yang sangat terkenal yang sahabat Rasulullah tu nama dia Abdullah bin Ummi Maktum nama dia. Ni orang buta yang sangat terkenal. Pasal apa dia sangat terkenal? Sebab ayat Quran turun dengan sebab dia. Surah apa? Abasa wa tawalla. Cerita tentang Abasa wa tawalla ni. Okay, Rasulullah SAW masa zaman Mekah, dia berdakwah untuk ajak orang masuk Islam. Jadi kebanyakan orang yang masuk Islam ialah orang-orang yang lemah-lemah ni. Ada pun golongan pembesar, kebanyakannya tak ikut. Dan kalau nak berdakwah dengan mereka, kena pergi kat kelab mereka. Sebab dia orang ada kelab dia, kelab yang itulah macam orang zaman sekarang jugalah, orang kaya-kaya ni dia ada kelab dia, orang-orang biasa tak boleh masuk kelab tu. Okey. Jadi dia orang pun ada cukup kelab, memang kelab dia panggil nadi. Nadi ni kelab lah. Kelab orang kaya. Dia pun ada kelab dia tempat mereka berkumpul. Golongan-golongan pembesar ni dia tempat ada kelab dia. Nabi SAW kau nak berdakwah kena pergi kat kelab tu. Ada tempat dia lah. Tempat mereka berkumpul. Nabi pun pergi ke tempat mereka berdakwah untuk masuk Islam.
Jadi di situ ramailah ada. Orang besar di situ, ada Tan Sri Abu Jahal, Datuk Seri Abu Lahab, semua ada lah. Okay, pembesar-pembesar tu semua ada. Dia Nabi pun mula berdakwah. Berdakwah. Tengah-tengah syok cakap tu, tiba-tiba datang seorang buta lalu kat situ. Orang buta. Dia kebetulan dia lalu dekat kawasan tu, dengar macam suara Nabi SAW. Maka dia pun menghampiri dan tegur Nabi SAW. Sedangkan Nabi tengah syok bercakap ni dengan orang besar ni. Nabi mengharapkan orang besar ni masuk Islam. Sebab kalau orang besar masuk Islam, mudahlah dakwah. Mudahlah Islam tersebar. Orang lemah ni tak takutlah nak masuk Islam. Dah pembesar-pembesar dah masuk. Jadi Nabi bersungguh-sungguhlah berdakwah pada pembesar ni. Tiba-tiba ada orang kacau daun. Tengah syok bercakap ni ada orang kacau. Panggil Nabi SAW. Sedangkan Nabi tengah bercakap dengan pembesar. Yang ni orang buta yang tak ada kedudukan apa-apa dalam masyarakat. Maka apabila Nabi dengar suara orang tu, Nabi bermasam muka. Masam Nabi. Dan berpaling. Tak nak tengok pada orang tu. Sedangkan orang tu dah masuk Islam. Nama dia Abdullah bin Umi Maktum. Abdullah bin Maktum dia tegur Nabi tu pasal apa? Sebab dia tak tahu siapa yang Nabi cakap tu. Dia tak tahu itu pembesar-pembesar. Jadi tegurlah. Jadi Nabi SAW masam. Masam muka dia. Dan tak nak tengok. Dia paling wajah dia daripada Abdullah bin Umi Maktum ni. Lalu Allah turunkan satu surah menegur Nabi SAW. Iaitu A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Sehingga seterusnya. Maksudnya ialah telah bermasam muka dia dan berpaling kerana datang kepadanya seorang buta. Allah turun satu surah direct menegur Nabi SAW. Menegur Nabi SAW. Nabi SAW ni dia tidak berdosa. Okey. Nabi tidak berdosa. Tapi boleh tak Nabi buat sesuatu yang salah? Boleh. Memasang muka tu salah tak? Salah. Tapi dosa tak? Tak. Sebab Nabi terpelihara daripada dosa. Tersilap memang ada. Silap memang ada sebab dia juga manusia. Di situ dia berdakwah tu, kalau kita duduk tempat Nabi SAW. Tengok syok-syok cakap ada orang kacau. Macam mana kita? Kita pun akan masam muka juga. Jadi benda itu sifat sebagai seorang manusia. Tapi Allah telah ampunkan Nabi SAW. Nabi tak berdosa. Sebab itu Allah turunkan ayat abasa wa tawalla. Dia tegur Nabi SAW. Tegur. Dan surah tu dibaca sampai hari kiamat. Cerita Allah tegur Nabi SAW. Jadi sahabat ni, Abdullah bin Umi Maktum ni, dia juga berhijrah ke Madinah. Buta-buta pun berhijrah ke Madinah. Okay. Bayangkan berhijrah ke Madinah. Berhijrah ni bukan mudah. Siapa pernah pergi Mekah, kemudian pergi Madinah, berapa lama makan masa? Naik bas? Mesti ada kan? Kita naik bas, berapa jam makan masa tu? Berapa jam makan masa dalam keadaan bas tu aircon, kita pun penat. Bayangkan hijrah Nabi SAW pada sahabat. Dalam keadaan kita naik bas tu, bas aircon, jalan lurus. Dia orang pun lalu jalan lurus. Dia orang lalu atas bukit, turun bukit, tengah panas, batu dan sebagainya. Jalan kaki. Jadi, orang buta ni pun dia berhijrah juga. Abdullah bin Maktum ni. Jadi sampai di Madinah kan Nabi SAW kan mendirikan masjid
Madinah, Masjid Nabi SAW. Dan apabila Abdullah bin Maktum dia juga berhijrah ke Madinah, okey, dia juga adalah menjadi makmum di belakang Nabi SAW. Dia juga solat berjemaah. Jadi apabila dia bersolat berjemaah, macam mana dia ni buta, rumah dia jauh sikit daripada masjid. Sebab kebanyakan sahabat memang dipilih jauh daripada masjid. Kebanyakan sahabat dipilih jauh daripada masjid. Untuk apa dipilih jauh daripada masjid? Kita, kalau kita nak dekat dengan masjid, betul tak? Kalau kita nak beli rumah di kawasan taman mana tu, kalau ada dekat masjid, itulah pilihan kita. Tapi sahabat tak. Sahabat dia akan cari rumah yang jauh daripada masjid. Kita duduk nampak mudah pergi masjid. Sahabat ni dia duduk nampak payah pergi masjid. Itu lebih utama bagi mereka. Pasal apa? Apabila duduk jauh, langkah tu banyak. Telah hadir kata setiap langkah tu dapat satu pahala, langkah yang kedua hilang satu dosa. Jadi lagi jauh, lagi banyak pahala dapat, lagi banyak dosa hilang. Orang dekat dapat sikit. Jadi sahabat ni ramai duduk jauh daripada masjid. Tapi mereka pergi jalan kaki ke masjid. Jadi antara orang yang melazimi Rasulullah SAW untuk solat berjemaah di Masjid Nabi ialah sahabat ini, iaitu Abdullah bin Ummi Maktum. Satu hari, Abdullah bin Ummi Maktum ni dia jumpa Nabi SAW. Dia kata, wahai Rasulullah, boleh tak kamu bagi kepada aku kelonggaran untuk aku tak pergi solat jemaah? Aku sembahyang kat rumah je lah. Itu dia tanya Nabi SAW. Boleh tak dia solat kat rumah? Tak pergi solat berjemaah. Jadi apabila begitu, dia ni adalah orang yang setiap waktu ada untuk solat jemaah. Tiba-tiba dia minta excuse daripada Nabi SAW begitu. Nabi pun tanyalah, kenapa? Maka dia pun bagilah beberapa hujah untuk excuse. Dia kata, wahai Rasulullah, yang pertama aku ni buta. Dia kata. Yang kedua, rumah aku jauh dari masjid. Yang ketiga, aku nak datang masjid ni ada orang pimpin. Sekarang masalah dia, aku dengan dia ni hubungan tak baik. Ada clash sikit. Jadi payahlah nak minta dia hantar aku ke masjid. Ni macam mana wahai Rasulullah, boleh tak aku tak pergi? Maka Nabi SAW tanya dia, kamu dengar tak hayya 'alas solah? Dengar ke tak? Maka Abdullah bin Maktum kata, ya, tak dengar. Maka Nabi kata, no excuse. Tak ada. Datang juga. Sebab apa datang? Sebab kamu dengar ayat solah. Okey. Jadi kalau dengar itu buta tu, dengar ayat solah apa kena datang? Kalau orang duduk dekat masjid dengar ayat solah, tak buta pun, tak kepelik kalau tak datang. Nabi tanya ayat solah dengar ke tak? Mungkin ada orang akan tanya. Maknanya kalau dengar ayat zaman Nabi SAW dulu, tak ada mikrofon. Jadi kalau sekiranya Abdullah bin Maktum tu dengar ayat solah, mana tak jauh dalam masjid? Jauh. Bukan tak jauh-jauh. Tak tahulah berapa ratus meter, tak tahulah. Jauh. Kenapa? Zaman dulu, dia Bilal tu dia azan, dia duduk tempat tinggi. Lepas tu bangunan tinggi tidak menghalang suara.
Dia tak ada bangunan tinggi kat situ. Rumah dia semua rendah-rendah belaka. Jadi apabila dia azan, suara tu memang akan sampai sebab tak ada halangan apa-apa. Jauh tu memang jauh lah, tapi boleh dengar. Suara Bilal kuat, walaupun tak ada mikrofon. Yang kita zaman sekarang ni, ada mikrofon. Lagi dah kuat dengar. Jadi boleh tak kita buat excuse tak nak pergi? Ada orang lelaki dah ni, orang perempuan tak apalah. Lelaki boleh tak buat excuse tak nak pergi? Okay. Jadi nak pergi masjid ni bukan mudah sebenarnya. Itu satu jihad tu. Jihad. Sebab ramai orang tak boleh buat. Hatta orang yang duduk dekat masjid pun. Okay. Panjat. Bukit Broga dia sanggup. Panjat Gunung Tahan pun mungkin dia sanggup. Dia minat panjat bukit. Tapi belum tentu dia boleh panjat tangga masjid. Tangga surau. Belum tentu. Walaupun bukit-bukit yang tinggi dia boleh daki. Payah. Itu jihad nak pergi masjid tu. Okey. Jadi begitulah kedudukannya. Macam mana apabila kita sebut tentang solat berjemaah ni, kita tak boleh lari daripada masjid. Okey. Jadi itu kedudukannya, hukumnya macam mana? Kedudukan solat berjemaah tu di mana tempatnya dalam hidup kita. Jadi oleh kerana kalau kita baca kitab fiqh sebenarnya, yang ramai orang belajar ialah bab solat. Daripada kecil kita belajar tentang solat. Dalam kitab fiqh pun ada kitabus solah. Tetapi kalau kita tengok dalam kitab fiqh, dia asingkan solat dengan solat berjemaah. Sebab solat berjemaah ni dia ada kena belajar lain. Kebanyakan kita berpada dengan belajar solat. Tak cukup. Solat berjemaah dia lain. Kena belajar bab solat berjemaah. Kena ilmu lebih tentang solat berjemaah. Sebab apa? Sebab pahala dia lebih. Solat seorang, solat berjemaah kalau kita baca hadis melebihi solat seorang 27 kali ganda. Jadi apabila 27 kali ganda, makna ilmu tentang solat berjemaah tu kena lebih lah. Takkanlah kita pakai yang belajar tentang solat je. Sedangkan kita nak buat ni lah solat berjemaah. Tak sama ke solat jemaah dengan solat seorang? Bukan baca, dia ada takbiratul ihram, ada baca Fatihah, kemudian rukuk, sujud, tidak ada tambah benda lain ke? Sama je. Memanglah nampak sama, tetapi sekarang ni kita ada hubung dengan imam. Di situ kita kena faham. Hal lain sama je, baca takbiratul ihram, baca Fatihah, rukuk, sujud, i'tidal, baca tahiyat, salam, semua ada serupa je, tetapi yang di sini kita ada kaitan dengan imam. Kalau kita tak faham tentang hubungan kita dengan imam tu, solat kita batal. Solat kita batal. Bukan sahaja hilang pahala jemaah, solat tu batal. Jangan faham hilang kalau tu, kalau salah tak ada pahala jemaah. Kalau tak ada pahala jemaah tu boleh tahan lagi, mana solat kita masih sah. Yang jadi masalahnya, solat kita batal. Kita duk ingat ke sah. Itu masalah situ. Jadi kita tengoklah perkembangan orang-orang Islam ni memanglah sebelum PKP tu, lepas PKP pun insya-Allah ramai orang suka pergi masjid. Dan betul. Sebab apa bila dengar tentang kelebihan solat berjemaah ni, ramai orang suka pergi masjid. Lebih-lebih lagi ada jemaah yang panggil kita datang masjid.
kita puji jemaah tu. Itu jemaah tabligh. Dia buat satu kerja yang orang jemaah lain tak mampu buat. Itu jemaah tabligh. Semua ada peranan masing-masing. Ada jemaah yang dia boleh buat apa yang orang lain buat. Jemaah lain dia buat hak tu tak buat. Jadi masing-masing melengkapi antara satu sama lain. Okey. Orang tabligh diajak pergi kecil loceng rumah, datang masjid. Jadi ada orang yang memang sukalah. Jadi mula-mula ikut sekali, akhirnya jadi pelazim masjid. Alhamdulillah, pahala untuk dia orang. Tapi masalahnya, diajar tak tentang solat jemaah? Dia panggil masjid, diajar tak tentang solat jemaah? Itu masalah tu. Dan orang yang pergi tu, dia belajar tak tentang solat berjemaah? Ke dia pergi pakai ikut-ikut je. Orang buat macam ni, Tok Imam buat macam ni, buat macam ni. Itu satu masalah tu. Jadi maksudnya ialah kita kena solat berjemaah dalam keadaan kita faham hukum hakam solat berjemaah. Itu yang sepatutnya. Kalau tidak, dah lah penat solat berjemaah. Rupanya solat tak sah rupanya. Pandai-pandai je. Fokus sendiri. Okey. Itulah tentang muqaddimah solat berjemaah. Jadi solat berjemaah ni ada tak yang wajib? Ada. Solat berjemaah ni ada yang wajib. Itu solat pada orang lelaki yang dalam mazhab kita satu wajib. Berjemaah ni. Iaitu solat Jumaat. Itu wajiblah. Solat hari raya ke solat lain berjemaah juga, tapi itu tak wajib. Satu lagi boleh jadi wajib ialah kalau dia bernazar. Dia bersumpah. Wallahi dia kata, Isyak nanti aku nak solat berjemaah. Maka itu jadi wajiblah solat berjemaah. Solat berjumaat, solat yang dinazarkan, yang dia bersumpah, maka itu wajiblah dia kena solat berjemaah. Orang perempuan bila jadi wajib? Kalau dia bernazar, jadi dah wajib. Okey. Tapi yang saya heran kan, orang yang pergi Mekah. Orang yang pergi Mekah, dia malas nak pergi ke Masjid Haram. Dia sembahyang seorang-seorang kat hotel pun ada. Sembahyang seorang tu. Sembahyang Jumaat itu tak apalah. Sembahyang Jumaat kat hotel. Tetapi walaupun ada hadis yang mengatakan sama sahaja, tetapi fadilat masuk Masjid Haram semua dia tak dapat. Itu satu hal juga. Okey. Habis duit, bukan main banyak. Tapi tiba-tiba sampai kat Mekah, nak sembahyang kat hotel je. Sian. Sedangkan bila pula dia nak datang? Kecuali kalau memang dia uzur. Macam mana? Okey, kita baca sikit. Ada masa lagi sikit lagi. Kita baca sikit nota kita ni. Muafiq dan masbuk dalam solat. Okay. Solat Jumaat kita faham dah. Iaitu kita solat duduk belakang imam. Dalam keadaan imam takbiratul ihram, kita pun takbiratul ihram ada niat. Kita ni nak ikut imam. Jadilah solat berjemaah. Paling kurang solat berjemaah 2 orang. Kedudukan solat dalam Islam. Ini kita masuk pada muafiq dan masbuk. Saya tengok sebab inilah masalah yang utama yang ada. Tapi sebelum tu kita baca muqaddimah sikit kedudukan solat dalam Islam. Sudah menjadi perkara yang lumrah di kalangan masyarakat Islam bahawa solat merupakan tiang agama dan ia menjadi garis pemisah antara Islam dan bukan Islam, sehingga di akhirat nanti bahawa amalan manusia yang pertama dihisab oleh Allah SWT ialah solat sebagaimana sabdaan Rasulullah SAW. Perhitungan yang mula-mula sekali dilakukan
ke atas seorang hamba di akhirat nanti ialah solat. Jika baik solat, maka baik segala amalannya, amalan lain, dan jika rosak solat, maka turut rosak segala amalan yang lain. Ini kita dah faham bahawa solat ni adalah perkara yang paling utama selepas daripada kita masuk Islam, kita mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dah jadi Islam, maka yang nombor 2 selepas pada itu, yang pertama selepas itu ialah solatlah. Okey, ada soalan nak tanya sikit. Apa hukum belajar solat berjemaah? Ini soalan ni. Aku nak jawab. Hukum belajar solat berjemaah. Belajar hukum akam tentang solat berjemaah. Apa hukum dia? Apa hukum dia? Wajib ke tak? Wajib tahu. Tak tahulah Ustaz betul ke tidak. Tapi saya rasa perlu tahulah. Wajib. Tak wajib ke tak? Contoh kepada orang perempuan wajib tak? Oh, perempuan tak Perempuan wajib. tak wajib. Pada Tak orang wajib. lelaki? Wajib. Wajib. Okey. Dia Wajib tahu. dia ni solat berjemaah ni dia wajib kepada orang yang nak solat berjemaah. Maka wajib lah. Kalau saya tanya benda lain, contohnya lah. Kalau orang tu tak bakat, tak solat berjemaah, maka dia tak wajib belajar jemaah sebab dia tak solat jemaah. Macam kita katalah macam ni. Okay. Wajib tak seseorang itu belajar ibadah, cara menunaikan ibadah haji? Wajib ke tak? Wajib bagi yang berkemampuan untuk pergi dan berniat nak pergi. Ke? Betul ke Ustaz? Lebih kuranglah wajib kepada, okey, sekarang ni katalah Zulhijjah. Berapa bulan lagi Zulhijjah? Sekarang bulan Safar. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Rajab, Syaban, Ramadan, Syawal, Zulhijjah. Lambat lagi awal akhir tahun nanti. Okay. Sekarang dia nak pergi menunaikan ibadat haji itu bulan Zulhijjah, bulan akan datang lagi. Dan dia ni dipilih untuk menunaikan haji. Okey. Wajib tak dia belajar? Dia wajib belajar. Wajib. Wajib belajar. Tapi kalau seorang itu belum dipilih, dia tak wajib lagi. Dia tak wajib lagi belajar. Kalau dia nak buat ibadah haji tu dia wajib belajar. Okey. Sekarang wajib lagi orang ini dia nak pergi haji akhir tahun nanti apa 6 bulan akan datang dia nak pergi haji. Sekarang ni wajib lagi dia belajar tentang haji? Tak wajib lagi. Sebab masa masih ada untuk dia belajar. Begitu juga kalau kita tanya yang ni, kepada siapa? Kepada orang yang nak solat berjemaah. Kalau dia tak solat jemaah, dia tak wajib. Belajar tentang hukum akam puasa. Contohnya. Wajib tak wajib? Contoh dia masuk Islam. Wajib tak dia belajar tentang hukum akam puasa? Lepas dia masuk Islam tu, dia belajar tentang solat. Wajib tak dia belajar tentang puasa? Tak wajib. Lagi. Tak wajib lagi. Dia wajib apabila nak masuk Ramadan. Baru dia wajib belajar untuk puasa sebab dia tak wajib, sebab dia tak nak puasa lagi. Kalau dia nak puasa, baru dia wajib. Macam kita tanya. Okey. Dia budak sekolah rendah. Wajib tak dia belajar tentang hukum nikah kahwin? Tak. Tak wajib pasal dia tak nak kahwin lagi, kecil lagi. Sekolah menengah tak wajib lagi. Contoh. Tapi kalau dia nak kahwin, maka ketika tu dia wajib. Sebab itulah apabila nak kahwin kan kita kena ikut kursus apa semua. Itu wajib tu. Kena tahu hukum hakam.
Kan nak kahwin dekat tak tahu hukum hakam tentang solat, tentang kahwin. Begitulah. Dia akan jadi wajib ketika nak buat tu jadi wajib. Kepada orang perempuan dia tak wajib belajar tentang solat berjemaah. Tapi kalau dia nak solat berjemaah, wajib dia belajar. Orang lelaki, dia wajib belajar. Pasal apa? Pasal dia ada solat yang wajib, solat berjemaah, iaitu solat Jumaat. Maka dia wajib belajar tentang solat berjemaah. Okay? Tetapi malangnya, ya, ramai orang, sebab tu ada orang buat teka-teki. Dia kata apa benda? Suatu amalan yang orang ramai suka buat, tapi dia tak belajar. Ramai sangat orang suka buat, tapi dia tak belajar tentang perkara yang dia buat tu. Jawapan dia ialah solat berjemaah. Ramai orang suka buat. Dia belajar tak? Tak belajar. Ikut-ikut je. Problem kat situ. Okey. Jadi kita kena jaga betul-betul solat ni, sebab akhirat nanti itu amalan pertama yang akan ditimbang dan ditanya. Kalau lepas yang tu, amalan lain boleh masuk. Solat lepas, puasa lepas tu boleh timbang. Zakat boleh masuk. Haji boleh masuk. Yang lain semua boleh masuk lah, amalan-amalan lain. Tapi kalau tersekat kat solat tak lepas. Yang lain tak perlu ditimbang dah. Okey. Yang lain tak perlu dah. Dah solat dah lekat dah. Tak boleh dah. Bila solat dah lekat, tak lepas, maka orang tu dibagi teket lah. Tak payah teruskan timbangan, teket dia terus. Sesiapa yang menjaga solat dengan baik, solat itu akan memberi cahaya, menjadi bukti dan berjaya di akhirat nanti. Jika siapa tidak menjaga solat, tidak ada baginya cahaya, tidak ada baginya bukti dan kejayaan pada hari kiamat bersama. Dan pada hari kiamat, dia bersama dengan Qarun, Fir'aun dan Ubay bin Khalaf. Ubay bin Khalaf, Okey. Bukan Khalaf, Khalaf. Ini siapa yang tak jaga semayang, hari kiamat dia akan dibangkit bersama siapa? Bersama dengan Qarun, Fir'aun, Ubay bin Khalaf. Qarun, Fir'aun ni kita tahulah kan. Ubay bin Khalaf ni siapa? Ubay bin Khalaf ni ialah salah seorang pembesar Mekah yang sangat memusuhi Nabi SAW. Ubay bin Khalaf. Batasan pemisahan antara seorang itu dengan kafir ialah solat. Ini hadis riwayat Muslim. Ini hadis riwayat Muslim. Okey. Jadi dari keterangan hadis di atas, bahawa tugas solat ke atas setiap individu Muslim merupakan tanggungjawab yang paling besar dan utama terhadap Allah SWT. Malah untung rugi nasibnya di alam akhirat bergantung kepada sejauh mana keelokkan solat. Kerana Allah SWT menjadikan solat itu jalan untuk mencapai kemenangan dan kejayaan di dunia dan akhirat. Menunaikan solat dengan sempurna itu akan memberi cahaya kepada hati, mendidik jiwa, mengajar seorang itu akan adab perhambaan dan menanamkan dalam hati kebesaran Allah SWT. Oleh itu setiap Muslim Muslimah hendaklah menunaikan solat masing-masing dengan betul dan tepat sebagaimana ditunjukkan oleh Nabi SAW. Mereka mesti faham rukun dan syaratnya, perlu mengetahui segala peraturan dan adabnya, masbuk dan muwafiqnya. Jika ia menjadi makmum, dan wajib ia mengetahui syarat-syarat menjadi imam jika dia hendak menjadi imam dalam solat jemaah dan Jumaat. Okey. Jadi kalau dia jadi imam, dia kena belajar tentang hukum hakam menjadi imam. Kalau jadi makmum, dia kena belajar hukum hakam menjadi makmum. Wajib belajar. Sebab apa? Sebab takut nanti sembahyang dia tak sah. Sembahyang seorang dengan seorang solat berjemaah ni, kadang-kadang kita buat macam tu pada sembahyang
kita sembahyang seorang diri sah. Tapi kalau buat yang sama macam tu apabila solat berjemaah tak sah. Boleh jadi macam tu. Kita buat kalau sembahyang seorang-seorang, kita buat macam tu sah. Tapi kalau kita buat yang sama ketika solat berjemaah, sembahyang batal. Saya beri contoh yang mudah. Kita apabila kita solat seorang-seorang, kita pun baca Fatihah sampai waladhdallin. Okey. Kalau tak sampai situ kita dah rukuk, Maliki yaumiddin, Allahu akbar, rukuk. Sembahyang akan batal. Sembahyang sah apa? Kalau kita dah waladhdallin, baru kita rukuk. Itu kalau seorang-seorang. Kalau kita jadi makmum, kita pergi, okey, kita pergi, imam tengah nak habis surah dah. Kita baca Maliki yaumiddin, imam berrukuk. Jadi kita pun nak buat macam seorang-seorang. Baca terus. Sampai waladhdallin itu imam dah sujud dah. Maka ketika itu solat kita dah batal. Bukan hilang pahala jemaah, solat tu sendiri batal. Sebab ketinggalan dengan imam. Kita ikut apa yang imam buat ketika kita jadi masbuk dan sebagainya. Jadi kita kena tahu tentang adab-adab tu. Tentang hukum hakam tu. Okey. Okey, itu saja untuk malam ni. Kita jumpa lagi pada pertemuan yang akan datang. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.